Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mabusi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Mudah-mudahan di sepanjang kita berada di tempat ini, di majlis ini, dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustaz nak membawa perbahasan yang terdapat di dalam kitab Ar-Ruh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam hal membaca Al-Quran di atas kubur. Pernah disebut daripada setengah para salaf bahawa mereka telah mewasiatkan supaya dibacakan di atas kubur mereka di waktu pengkuburan. Bukan sahaja boleh membaca Al-Quran di kubur, bahkan wasiat lagi, nantinya apabila dikebumikan maka bacakanlah Al-Quran di atas kuburnya. Telah berkata Abdul Haq, diriwayatkan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menyuruh supaya dibacakan di atas kuburnya suratul Baqarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Mu'alla bin Abdurrahman. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal pada mulanya mengingkari pendapat ini kerana dia masih belum menemui sesuatu dalil mengenainya. Imam Ahmad ni tokoh besar dalam ilmu hadis. Beliau memiliki kitab musnad, himpunan ribuan hadis. Bukan sekadar hadis, bahkan periwayat hadis pun ada. Apabila ditanyakan perihal mengenai tentang membaca Al-Quran di atas kubur, itu tidak ada riwayat satu pun yang disandarkan kepada Nabi SAW. Tak ada. Kemudian beliau menarik balik pengingkaran tersebut setelah jelas kepadanya bahawa pendapat yang mengatakan bahawa boleh membaca Al-Quran di atas kubur itu ialah pendapat yang betul. Sebab memang bukan dia datang daripada Nabi SAW, tetapi ia dimulakan oleh sahabat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Berkata Khallal dalam kitab Al-Jami' telah berkata kepadaku Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dawri, berbicara kepadaku Abdul Rahman bin Al-Ala bin Lajlash daripada ayahnya, yakni Al-Ala bin Lajlash, katanya ayahku telah berpesan kepadaku
kalau dia meninggal nanti maka kuburkanlah dia di dalam lahat. Maknanya letakkanlah dia ke dalam lahat, kemudian sebutkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diletakkan jenazah itu ke dalam lahat, maka bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Imam An-Nawawi juga disebut hal yang sama, sebab itu memang hadis. Letak jenazah, ketika letakkan ketika letakkan jenazah di dalam lahat itu, bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian ratakanlah kubur itu dengan tanah, yakni ditimbus. Kemudian bacakan di kepalaku dengan pembukaan suratul Baqarah, kerana aku telah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyuruh berbuat demikian. Iaitu Al-Ala bin Lajlash ini siapa? Dia adalah tabi'in. Dia membesar kepada anaknya Abdul Rahman bin Al-Ala bin Lajlash. Abdul Rahman ni tabi'in. Maka bermula daripada suruhan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, kerana katanya, kerana aku telah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyuruh berbuat demikian. Ya, maknanya amalan sahabat. Mana kalau baca Al-Quran di atas kubur itu ketika pengkebumian, itu ialah amalan sahabat, memang bukan daripada Nabi. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke kubur lalu membaca Al-Quran di atas kubur, boleh ke tidak? Boleh, kerana ia adalah amalan sahabat. Jadi amalan sahabat ini di sisi ulama bagaimana? Boleh amal? Jawapannya boleh. Untuk sahabat boleh. Kerana dalam Islam ini sandaran yang dipanggil sebagai masdar, itu yang pertama sekali Al-Quran, yang menjadi sumber rujukan hukum. Kemudian diikuti oleh hadis Nabi SAW, kerana baginda lebih memahami akan maksudnya Al-Quran itu apa. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Nabi itu, yang disuruh oleh Nabi itu, hendaklah kamu ambil. Dan apa yang dilarang oleh Nabi itu, hendaklah kamu tinggalkan. Maka pada Nabi itu ada sandaran yang disebut sebagai hadis, diperjelaskan, mana disampaikan kepada Nabi oleh Al-Quran itu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diperjelaskan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis baginda. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis itu ialah apa yang difahami oleh sahabat. Kerana sahabat lebih tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga apa yang terkandung dalam hadis. Jangankan tentang hukum, bahkan penurunan Quran itu pun mereka ada. Bahkan ketika Quran itu diturunkan ataupun ketika ayat-ayat itu diturunkan, hal keadaan Nabi ketika menerima wahyu pun mereka tahu. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kisah bagaimana Nabi SAW pernah satu ketika baginda berjalan di salah satu kebun di kota Madinah bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedang mereka berjalan berdua, dan di waktu itu katanya Nabi memakai tongkat. Dan ketika itu mereka terlihat sekumpulan Yahudi ini sedang berdebat sesama mereka, berdebat perihal mengenai roh. Iaitu ini kerana dalam kitab Taurat juga membicarakan perihal mengenai roh. Bahkan mereka lebih tahu lagi roh daripada orang Islam. Contohnya, pernah satu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang perempuan Yahudi tua. Juga disebut dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa perempuan Yahudi tua itu memberitahu kepada Ummul Mukminin Aisyah, dan kitab beliau ini mengatakan bahawa Ummul Mukminin Aisyah ni diberitahu bahawa sesungguhnya mereka yang berada di alam barzah itu diazab. Kemudian dinafikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka lalu perempuan Yahudi tadi balik
keluar meninggalkan Ummul Mukminin Aisyah. Tidak lama kemudian Nabi SAW pun sampai ke rumah, lalu diajukan hal itu kepada Nabi SAW dengan mengatakan bahawa tadi ada perempuan Yahudi tadi mengatakan bahawa sesungguhnya mereka yang berada di alam barzah itu diazab. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sadaqat, benar apa yang dinyatakan oleh perempuan Yahudi itu. Sesungguhnya mereka yang di alam barzah itu diazab dan didengari oleh seluruh makhluk melainkan manusia dan juga jin. Maknanya betul. Bahkan Nabi SAW sendiri nampak. Disebut dalam hadis kisah bagaimana Nabi SAW selesai daripada dalam peperangan Badar di mana Nabi memerintahkan agar digalikan satu lubang yang besar, maka dihimpunkanlah mayat-mayat Quraisy di satu tempat dan ditimbus. Dan di waktu itu Nabi SAW sendiri melihat bagaimana mereka itu diazab. Ada sebahagian mereka itu diburu ataupun dibantai oleh malaikat di waktu itu. Dan ada di kalangan mereka ini yang cuba lari, dipukul dan sehingga terbelah dua. Lalu Nabi SAW berdiri dengan mengatakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, adakah kalian mendapati janji Tuhan kalian itu benar? Sesungguhnya aku mendapati janji Tuhanku itu adalah benar. Di sisi Sayyidina Umar yang berada di situ, maksudnya di sisi Sayyidina Umar melihat ketika itu Nabi sedang bercakap seorang. Walhal Nabi bercakap itu Nabi nampak. Ini nubuahnya Nabi SAW, kenabian Nabi ataupun mukjizatnya Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar mendekati Rasul SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, adakah Tuhan bercakap kepada mereka yang sudah menjadi bangkai? Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya mereka lebih mendengar daripadamu wahai Umar. Ini juga disebut dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Maknanya Nabi sendiri nampak azab yang berlaku ke atas penghuni di alam barzah. Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh perempuan Yahudi tadi. Makanya bagaimana mereka tahu? Kerana ia disebut dalam kitab Taurat. Bahkan di dalam kitab Taurat juga menceritakan perihal kejadian alam, kejadian manusia, peniupan roh ke dalam jasadnya Adam alaihi salam. Itu diceritakan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, sama. Maka di waktu itu lalu disebut dalam Al-Quran, juga disebut dalam kitab Taurat sebelum itu, wa nafakha fihi min ruhi, lalu ditiupkan ke dalam jasad Adam itu akan roh. Maka mereka memahami dengan makna rohku, lalu ditiupkanlah ke dalam jasad Adam itu akan rohku. Maka sebahagian daripada ahli kitab mengatakan bahawa rohku itu roh Allah, zatnya Allah. Sebab roh itu sendiri apabila ditiupkan jasad yang mati itu menjadi hidup. Bukankah Tuhan itu menghidupkan yang mati? Itu tafsirannya. Lalu mereka mengatakan tidak mungkin Allah akan mengazab roh sedangkan roh itu datang daripada dirinya. Itu yang difahami, bahawa mengatakan bahawa roh itu adalah bayangan Tuhan. Dan pahaman ini telah masuk ke dalam masyarakat Islam. Walhal bukan itu. Walhal yang dimaksudkan Allah Ta'ala itu wa nafakha fihi min ruhi, itu dengan erti lalu ditiupkan ke dalam jasad Adam itu daripada roh ciptaanku, menunjukkan bahawa roh itu adalah makhluk. Dibuktikan lagi dengan firman Allah Ta'ala, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala mengikat janji, mengikat perjanjian dengan keturunan Adam, zuriat Adam, ke atas diri mereka. Dan sebahagian ulama menafsirkan, terutamanya antaranya ialah Ubay bin Ka'ab, dengan menafsirkan bahawa di waktu itu ialah keadaan ruh.
Sebelum roh ini ditiupkan ke dalam jasad, Allah Ta'ala ciptakan roh dahulu. Lalu Allah mengikat janji semua roh dengan mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, dan seluruh roh menjawab, ya, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Menunjukkan bahawa roh itu adalah makhluk. Maka kalau ia adalah makhluk, maka wajarlah ia diazab kalau ianya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan di dalam kebun kurma itu, semakin lama semakin menghampiri mereka. Lalu mereka di kalangan Yahudi ini masih lagi berdebat, adakah Tuhan akan mengazabkan ruh, sedangkan ia adalah sebahagian daripada mereka, daripada dirinya. Yang sebahagian mengatakan tidak. Mereka kata tidak, dah berbalah. Lalu salah seorang mereka mencadangkan agar tanyakan kepada Abu Qasim, yakni kepada Nabi SAW. Ketika Nabi semakin hampir dengan mereka, lalu salah seorang daripada mereka menanyakan, ya Abu Qasim, akhbirna 'anil ruh. Wahai Abu Qasim, ceritakan kepada kami perihal mengenai ruh. Maka di waktu itu bila Nabi mendengar saja soalan tersebut, maka Nabi diam. Lalu Nabi diam dan mendongak langit. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku tahu bahawa baginda sedang didatangi wahyu. Dan Nabi ini ciri dia, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika didatangi wahyu, Nabi mendongak ke langit, kerana wahyu itu datang dari atas. Maka turunlah ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya perihal mengenai roh kepadamu wahai Muhammad. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad perihal mengenai roh. Maka jawablah, roh itu adalah urusan Tuhanku, wa ma utitu minal ilmi, dan tidaklah kamu diberikan ilmu mengenai roh, kefahaman mengenai roh, illa qalil, melainkan sedikit. Maka apa yang nak disampaikan di sini ialah hadis ini menunjukkan bahawa Abdullah bin Mas'ud itu bukan saja tahu tentang bila turunnya ayat tersebut, bahkan dia tahu ciri Nabi ketika didatangi wahyu. Demikianlah sahabat, kerana sahabat itu berada di sisi Nabi SAW. Sudah tentu dia faham orang yang berada di sisi Nabi SAW. Jadi makanya di kalangan para ulama mengatakan bahawa masdar itu pertama sekali Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, apa yang dilakukan ataupun apa yang disandarkan kepada Nabi, dan yang ketiga aqwal atau af'alus sahabah, apa yang dilakukan ataupun apa yang dikatakan oleh sahabat, itu juga boleh diangkat sebagai pengambilan hukum. Sebab tu kalau kita baca fatwa-fatwa itu kadang-kadang mereka rujuk kalau hal itu tidak berlaku, apa yang berlaku di zaman kini tetapi tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Kadang-kadang mereka melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh sahabat. Contohnya ta'un, kan, ta'un yang kita duk cerita tentang COVID ni dulu, seringkali di mimbar-mimbar masjid menceritakan, ataupun di medan-medan kuliah ini menceritakan bagaimana perilaku yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi maknanya ia di kalangan sahabat mengatakan bahawa kalau ia dilakukan juga oleh sahabat, meskipun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, ia boleh dibuat, termasuk dalam hal membaca Al-Quran di atas kubur tadi. Jadi yang Ustaz nak ceritakan tadi konsepnya, di awal tadi lebih kurang 15 minit awal, 20 minit awal ni yang nak cerita konsep. Jadi kalau kita faham konsep, metodologi yang digunakan dalam hal pengambilan hukum, maka itu juga yang diguna pakai oleh ulama-ulama kemudian, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti kita akan jumpa. Setelah kita faham, baru kita tahu hukum tu bagaimana, boleh dilakukan ataupun tidak, kan. Inilah yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau, yakni kitab Ar-Ruh. Jadi jangan pula tuan-tuan mengatakan bahawa kalau Nabi tak buat itu bid'ah. Oh, bid'ah lalu tidak boleh buat. Nanti dulu tengok perbahasan di kalangan ulama bagaimana. Baik. Okey. Berkata Al-Abbas Ad-Dawri kemudian, aku bertanya kepada Imam Ahmad kalau dia menghafal sesuatu tentang membaca Al-Quran di atas kubur.
Maka katanya tidak ada. Ia memang tidak ada. Menghafal ni maksudnya ada tak dia beliau menghafal mana-mana hadis yang beliau dapat, bahkan yang dicatatkan dalam kitab beliau, dalam kitab Musnad, membicarakan perihal membaca Al-Quran di atas kubur. Ada tak? Even satu hadis pun cukuplah. Tak ada, kata Imam Ahmad. Kemudian aku bertanya pula kepada Yahya bin Mu'in. Siapa Yahya bin Mu'in? Yahya bin Mu'in ini seorang tokoh besar di zaman itu, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, perihal mengenai tentang hadis. Ni ulama-ulama hadis. Contohnya banyaklah yang disebut dalam kitab Ar-Ruh ini, yang dikaryakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni, nama-nama tokoh hadis. Sufyan Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Mubarak, Al-Halabi, Mubashir, apa lagi, Asy-Sya'bi, banyak lagi lah. Nanti kalau kita ada, nanti sebut. Antaranya Yahya bin Mu'in. Maka dia telah menerangkan kepadaku bicara yang menganjurkan demikian. Maknanya Yahya bin Mu'in kata boleh. Maknanya meskipun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi ia dilakukan oleh sahabat, ia boleh. Okay. Berkata Khalal, yang ini berkata Khalal dalam kitabnya Al-Jami' tadi, telah memberitahuku Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq, berbicara kepadaku Ali bin Muwafaq bin Al-Haddad. Ini kisah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mulanya mengatakan membaca Al-Quran di atas kubur itu bid'ah, kemudian beliau menarik balik. Itu disebut dalam kitab Al-Jami' yang dikaryakan oleh Al-Khalal tadi, menyatakan bahawa daripada Hasan bin Ahmad Al-Waraq berbicara kepada Ali bin Muwafaq Al-Haddad, dan dia adalah seorang yang siqah. Kata penulis kitab, beliau adalah seorang yang siqah, yang ini dipercayai. Kalau hadisnya boleh diambil, ataupun ceritanya boleh diambil. Sekali peristiwa saya bersama dengan Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari. Muhammad bin Qudamah juga dikenali sebagai Ibnu Qudamah, yang ini tokoh besar dalam mazhab Hanbali. Beliau ada tokoh besar dalam mazhab Hanbali, dan beliau juga adalah kawan rapat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tokoh besar. Menghadiri satu jenazah, mana mereka ada 3 orang, yang ini Ali bin Muwafaq, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga Muhammad bin Qudamah ataupun Ibnu Qudamah, menghadiri satu jenazah di perkuburan. Setelah selesai mayat itu dikuburkan, setelah mayat itu dikuburkan, maka telah duduk seorang buta membaca sesuatu di atas kubur. Mana selesai mayat itu dikuburkan dan ditimbus, kemudian datang seorang buta duduk lalu membaca sebahagian daripada Al-Quran. Sebahagian mengatakan membaca awal tu surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Yang biasa tuan-tuan bacalah ketika mengkebumikan jenazah. Yang biasa tuan-tuan baca tu ketika bila? Ketika tahlil. Dan sebahagian tempat lepas ke bumi dia tahlil. Itu bahasa kita lah. Tapi dalam tahlil tu ialah diantaranya membaca awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Setelah selesai mayat itu dikuburkan, maka telah duduk seorang buta membaca sesuatu di atas kubur. Maka ia disangkal oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan katanya, wahai fulan, membaca sesuatu di atas kubur itu bid'ah. Kerana apa? Ia tidak dibuat oleh Nabi. Apabila kita keluar daripada perkuburan, siapa itu? Imam Ahmad, Ibnu Qudamah dan juga Ali bin Muwafaq, mereka bertiga keluar daripada perkuburan. Berkata Muhammad bin Qudamah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah ini adalah gelaran kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Arab ni dia tak sebut nama. Samalah kisah tadi Nabi SAW, bila mana Nabi sudah menghampiri kaum Quraisy tadi, ahli kitab tadi, Yahudi tadi, mereka tak panggil ya Muhammad, dia kata ya Aba Qasim akhbirna 'anir ruh. Wahai Aba Qasim, apa itu ruh? Arab dia sama ada mereka akan memanggil gelaran, mereka tak akan nak panggil nama. Kalau yang bukan Islam, dia akan panggil Aba Qasim. Di kalangan orang Islam, mereka akan panggil ya Rasulullah. Begitu juga apa yang berlaku di kalangan Imam Ahmad, itu juga sama. Mana Arab ni dia tak panggil nama, dia akan panggil gelaran, ya Aba Abdullah. Wahai Abu Abdullah, apa pendapatmu pada si Mubashir Al-Halabi? Yang ini salah satu tokoh
besar dalam ilmu hadis. Maka jawab Imam Ahmad, dia seorang yang dipercayai, mana dia seorang yang siqah. Kalau dia meriwayatkan hadis itu boleh diambil, ataupun dia meriwayatkan asar, yakni apa yang dilakukan oleh sahabat juga boleh diambil. Maka jawab Imam Ahmad, dia seorang yang dipercayai. Maka berkata Muhammad bin Qudamah, aku menghafal sesuatu daripadanya. Maknanya aku mengambil suatu riwayat daripadanya, yang diriwayat daripada Mubashir Al-Halabi. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, apakah dia? Berkata Muhammad bin Qudamah, telah memberitahuku Mubashir daripada Abdul Rahman bin Al-Ala' bin Lajlash, daripada ayahnya Al-Ala' bin Lajlash, bahawasanya dia telah berpesan, yakni ayah kepada Abdul Rahman tadi telah berpesan, kalau dia dikuburkan nanti, hendaklah dibacakan di kepalanya ayat-ayat permulaan suratul Baqarah dan ayat-ayat penghabisannya. Sambil katanya, aku mendengar Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mewasiatkan orang membaca yang demikian itu. Maka itu yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar itu, yakni setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Qudamah, maka apa prinsip Imam Ahmad tadi? Dia tahu itu tak ada hadis, tetapi dia tahu yang menyampaikan itu ialah seorang yang siqah. Dia tahu penghujungnya ialah sampai kepada sahabat, bukan pada Nabi, sampai pada sahabat. Lalu mendengar hal itu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Muhammad bin Qudamah, kalau begitu aku tarik balik tegahanku yang mengatakan membaca Al-Quran di atas kubur itu bid'ah, dan suruhlah orang buta itu membacakannya. Bukan tarik je, panggil balik buta tu baca. Jadi ini asas dalam hal yang mengatakan hukum, apa hukum membaca Al-Quran di atas kubur, makanya boleh. Pertama, kita tak kata bahawa ia adalah datang daripada Nabi, tak. Itu satu, tentang kena tahu. Yang kedua, ia adalah asar yang dilakukan oleh sahabat, dan juga menjadi amalan kepada salafus salih. Sebab tu di awal tadi Imam Ahmad Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, para salaf, setengah para salaf mengatakan bahawa mewasiatkan, bukan saja mengatakan boleh, bahkan mewasiatkan kalau dia meninggal nanti, bacakanlah di awal suratul Baqarah ataupun sebahagian daripada Al-Quran. Ni ada pembahasan lagi tuan, ni tak habis, itu banyak lagi ni. Kan, adakah kalau baca Quran tu didengari oleh ahli kubur tu dia dapat pahala? Tu ada bahasan lagi. Kan, nanti ada bahasan lagi. Okey, baik. Berkata Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani, saya pernah menanyakan hal itu kepada Imam Syafi'i, yakni hal membaca Al-Quran di atas kubur. Kalau boleh dibacakan sesuatu di atas kubur, maka jawabnya boleh dan tidak mengapa. Bahkan Imam Syafi'i kata boleh. Khalal pula telah menyebut lagi, yakni dalam kitab Al-Jami' tadi, daripada Asy-Sya'bi, yakni seorang ulama hadis juga, Asy-Sya'bi, katanya adalah kaum Ansar, apabila meninggalnya seseorang di antara mereka, sentiasalah mereka mendatangi kuburnya untuk membacakan sesuatu daripada Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran di kubur itu, terutamanya di hari pengkuburan itu, ialah sesuatu yang dilazimi oleh di kalangan Ansar. Jadi Ansar ni maknanya di Madinah. Di Madinah, ahli Madinah dulunya bila ada orang meninggal dia baca Quran. Bahkan juga dilakukan oleh kemudiannya mereka menziarahi kubur itu dengan membaca Al-Quran. Bukan maksudnya bila tidak dilakukan sekarang itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kita kena ingat juga, suatu hukum itu kadang-kadang dia berubah setelah berubahnya keadaan. Iaitu sebab apa kerajaan Saudi ini tidak membenarkan orang membaca Al-Quran di atas kubur? Kerana seringkali dilihat penziarah itu melakukan bid'ah dan khurafat. Tasarrafur ra'i ala ra'iyati manutun bil maslahah. Apa jua polisi ataupun tindakan undang-undang yang dilakukan, yang diperkenalkan oleh pemerintah kepada rakyatnya adalah untuk melihat kebaikan.
Kerana seringkali pengunjung itu yang datang entah daripada mana, kadang Syiah pun datang apa dan sebagainya, yang mereka mana datang ke kubur itu bukan berdoa kepada Allah, tetapi dia minta kepada si mati. Itu tak boleh. Tasarrufur ra'i ala ra'iyati manutul bil maslah. Maka diperketatkan ataupun dikenalkan polisi itu tidak boleh lagi membaca Al-Quran di atas kubur. Bukan maknanya hukum ini tidak boleh, tetapi melihat maslahah. Maslahah itu. Tetapi kalau orang sudah faham dan tidak lagi melakukan bid'ah dan khurafat, tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah, maka ia benar. Nabi SAW ketika awal ketika awal Islam, Nabi larang mereka datang ke kubur, kerana menjadi kelaziman perangai orang jahiliyah ini, Arab terutamanya, Arab jahiliyah ini, mereka itu akan menampar-nampar muka, mengoyak-ngoyakkan baju, meratap, menyalahkan takdir. Tapi setelah mereka faham, apabila mereka sudah faham, Islam itu sudah menesap dalam sanubari mereka, mereka faham apa itu takdir. Lan yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Apa maksud dia? Lan yusibana, lalu mereka mengatakan tidaklah kami ditimpakan musibah melainkan semua yang telah ditetapkan Allah kepada kami, dan kepada Allah jugalah kami, kepada Allah jugalah Allah jugalah pelindung kepada kami, dan kepada Allah jugalah tempatnya orang yang beriman itu menyerahkan tawakalnya kepada Allah. Setelah mereka faham setiap yang berlaku itu ada sebab musabab, fa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum, boleh jadi kamu tak suka sesuatu itu sebenarnya baik untuk kamu. Dan setelah mereka faham apa itu takdir, maka mereka tidak lagi melakukan bid'ah dan khurafat, tidak lagi melakukan perkara-perkara jahiliyah. Maka Nabi SAW menyebut, kuntu nahaitu an ziyaratul kubur, dulu aku pernah larang kamu daripada menziarahi kubur, kerana perangai jahiliyah tadi. Maka setelah Nabi melihat mereka sudah faham, fazuruha, maka ziarahlah. Maka dengan menziarahi kubur itu, tuzahidu fid dunya wa tuzakil akhirah, menyebabkan kamu akan zuhud hidup di dunia, dan kamu akan mengingati tentang hidup sesudah mati. Keperluan hidup sesudah mati. Apa dia keperluan hidup sesudah mati? Iaitu doanya orang yang hidup kepada mereka. Jadi menziarahi kubur itu dengan membaca Al-Quran itu untuk mendatangkan kekhusyukan hati, daripada duduk datang ziarah kubur itu bergosip. Ada pula lagi berselfie lagi, hari ini datang ziarah kubur, kan. Jadi bukan itu yang dimaksudkan, mana datang Quran, membaca Al-Quran dengan mendatangkan kekhusyukan hati, mengingati kita bahawa hidup kita ini walau bagaimanapun satu hari nanti kita akan mati juga. Maka itulah yang dimahukan daripada apa yang dihadiskan oleh Nabi SAW, ataupun apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Fazuruha, maka ziarahlah. Fa innahu tuzahidud dunya, fa innaha tuzahidud dunya wa tuzakil akhirah. Maka dengan menziarah itu kamu akan zuhud hidup di dunia dan akan mengingati akhirat. Asy-Sya'bi berkata, satu lagi tokoh hadis mengatakan, telah memberitahuku Abu Yahya bin Naqid, Abu Yahya An-Naqid, katanya aku telah mendengar Al-Hasan bin Al-Haruri berkata, saya telah mendatangi kubur saudara perempuanku, lalu aku membacakan suratul Tabarak, yakni suratul Mulk, sebagaimana yang dianjurkan. Yakni kelebihan suratul Mulk itu dapat menghindarkan daripada fitnah di alam barzakh, yakni ujian di alam barzakh. Ini kelebihan pada orang yang membacanya. Tapi yang kita nak bacakan ni, yang kita nak ceritakan di sini ialah orang yang ziarah lalu membaca surah Tabarak. Kemudian datang pula kepadaku seorang lelaki dan memberitahuku, katanya aku telah bermimpikan saudara perempuanmu, dan berkata moga-moga Allah memberikan balasan kepada Abu Ali, yakni si pembaca tersebut, dengan segala yang baik. Sesungguhnya aku mendapat manfaat yang banyak daripada bacaannya itu. Maksudnya ketika Abu Ali itu datang, ataupun Al-Hasan Al-Haruri itu datang menziarahi kubur adiknya, membacakan sebahagian daripada Al-Quran, mana tak semestinya surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Mulk pun boleh juga, asalnya Quran. Lalu dia berdoa,
Baca Quran lalu dia mendoa agar bacaan itu, pahala tersebut disampaikan kepada si mati. Maka salah seorang daripada mereka yang ada orang yang menziarah itu telah bermimpi. Mimpi ni dia memang betul. Pertama, mimpi bukan hujah, itu betul. Tetapi dalam pertemuan mimpi ni ajaib, pertemuan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, sebab ini diceritakan oleh Quran sendiri. Allah yatawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mengeluarkan roh seseorang itu ketika dia mati. Mana keluarnya roh itu, matilah dia, maka keluarnya roh itu masuk ke alam roh. Dan Allah jugalah yang mengeluarkan roh seseorang itu ketika dia tidur dan tidak mati. Ibnu Abbas ketika membahaskan ataupun menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa boleh berlaku atau pertembungan roh orang yang hidup dengan orang yang mati. Makanya boleh. Kan? Walaupun Islam tidak meletakkan ia sebagai asas hukum, tetapi ia sekadar cerita yang boleh diambil iktibar, iaitu bahawa ada manfaatnya. Manfaatnya orang yang membacakan Al-Quran lalu mendoakan pahala tersebut kepada si mati, itu ada manfaatnya kepada si mati. Dalam bab membaca Quran itu satu hal, berdoa kepada si mati itu satu hal yang lain. Kan? Baik, tidak cukup dengan itu, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, telah memberitahuku Al-Hasan bin Haytham, katanya aku telah mendengar Abu Bakar bin Atrusi berkata, ada seorang lelaki datang ke kubur ibunya pada hari Jumaat, kemudian dia membacakan suratul Yasin di situ. Ini surah Yasin pula. Bercerita Abu Bakar seterusnya, aku pun datang ke kubur ibuku dan membacakan surah Yasin, kemudian aku mengangkat tangan. Ini pentingnya. Yang ini Quran ini, satu, Quran ini kalau kita baca kita dapat pahala. Kalau kita tak baca, orang lain baca, kita dengar, kita pun dapat pahala. Ini Quran, ini mukjizat Quran. Dan bagi ahli kubur pula, kalaulah kita datang, kita ziarah, lalu kita beri salam, dia dengar tak? Dia dengar. Sebab disebut dalam hadis, ma min muslim yamuru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu ala ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim pun apabila dia datang menziarahi kubur saudaranya, kana ya'rifu fid dunya, mereka dikenal, si mati kenal dia dan dia pun kenal si mati. Fayusallimu alaihi, lalu yang menziarah tadi memberikan salam, assalamu alaikum ahli diyar minal muslimin wal mu'minin antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullahu lana wa lakum bil afiyah. Dan salam ini diajar oleh Nabi, menunjukkan bahawa si mati mendengar salamnya orang yang hidup kepadanya. Kalau salam itu berikan manfaat kepada mereka dan didengari, samalah kes Nabi bercakap kepada roh-roh tadi ketika selepas pada perang Badar tadi, menunjukkan bahawa sama ada orang tu Islam ke yang bukan Islam ke, jelas bahawa kalau kita memberikan salam kepada mereka, itu mereka dengar. Begitu juga dalam hal membaca Al-Quran, mereka dengar tak? Ia dengar. Mereka dengar. Tetapi bagi orang yang telah meninggal dunia, meskipun dia dengar, dia tak dapat balik. Itu beza antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia. Orang yang hidup, bila orang lain baca Quran, dia dengar, dia dapat balik. Tapi orang yang meninggal, bila seorang datang baca Quran, dia dengar, dia tak dapat balik. Itu beza. Nah, bagaimana pahala itu nak sampai kepada mereka? Doa tadi. Sebab itulah apa yang dinyatakan dalam kitab ini. Lalu apa yang berlaku kepada Abu Bakar tadi, kemudian aku mengangkat tangan, yakni setelah membaca surah Yasin tadi, aku mengangkat tangan lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau memang benar Engkau memberikan pahala bagi orang yang bacakan surah ini, maka jadikanlah pahala itu bagi sekalian ahli kuburan. Dan inilah yang juga yang dirakamkan dalam kitab tuan-tuan ni, sebahagian daripada kitab tahlil tuan-tuan tu, Yasin dan tahlil tu, disebut Allah maja'al wa ausil wa taqabbal, ya Allah jadikan dan sampaikanlah, terimalah. Sampai apa? Terima apa? Thawaba, pahala. Pahala daripada mana? Ma qara'nahu minal Qur'anil azim, pahala daripada apa yang kami baca daripada Al-Quranil azim. Kalau kita baca Yasin, Yasinlah. Okay. Azan dulu atau terus? Azan dulu ke terus? Azan. Okey, jadi kita berhenti sekejap.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati as-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan allazi wa'adatahu innaka la tukhliful mi'ad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Baik, kita sambung sikit tentang perihal mengenai tentang doa yang kita panjatkan setelah kita membaca sebahagian daripada Al-Quran, sebagaimana yang kita biasa sebut ataupun imam baca, iaitu Allah maj'al wa Allah maj'al, ya Allah jadikan, wa ausil dan sampaikan, wa taqabbal dan terimalah, sawaba yakni pahala, ma qara'nahu minal Qur'anil azim, Quran daripada apa yang kita baca daripada Al-Quran Al-Azim. Kalau kita baca Yasin, Yasin lah. Sebahagian talib kita tak baca Yasin. Kita baca Fatihah, kita baca awal surah Al-Baqarah, lepas tu kita sambung dengan apa, Ayatul Kursi, lepas tu akhir surah Al-Baqarah. Itu semua sebahagian, ataupun 3 kul yang terakhir itu semua adalah sebahagian daripada Quran. Di situ ada pahalanya. Wa mastaghfarnahu, dan apa yang kami istighfarkan. Kadang-kadang sebelum nak tahlil ada istighfar. Wa ma qulnahu min ya Allah, dan ataupun kami ataupun apa yang dizikirkan kalimah ya Allah ya Allah. Wa ma sallaina 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami selawatkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ada. Bahkan wa ma halalnahu min la ilaha illallah, dan apa yang kami tahlilkan daripada kalimah la ilaha illallah. Semua itu kalau dia memperoleh pahala, maka kita minta tu semua tu. Lalu kita sampaikan kepada siapa? Kepada si fulan bin si fulan, dan ataupun seluruh ahli kuburan di situ. Itu yang dilakukan oleh antaranya iaitu Abu Bakar bin At-Trusi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Lalu dikata kalau memang benar engkau memberikan pahala bagi orang yang membacakan surah ini, maka jadikanlah pahala itu bagi sekalian ahli kuburan. Apabila tiba Jumaat yang berikutnya, next weeknya, dia telah ditemui oleh seorang wanita. Wanita itu bertanya, apakah engkau fulan anak si fulanah? Engkau ni fulan bin anak fulanah? Maka jawab Abu Bakar, ya. Maka berkata wanita itu, putriku telah meninggal dunia. Lalu aku bermimpikan dia sedang duduk di atas kuburnya. Maka aku bertanya, mengapa engkau duduk di sini? Jawabnya, si fulan anak fulanah itu telah datang ke kubur ibunya seraya membacakan suratul Yasin, dan dijadikan pahala untuk ahli kuburan sekalian, bukan untuk ibunya saja, tetapi minta diberikan kepada seluruh ahli kuburan tersebut. Maka aku telah mendapat bahagian daripadanya, dan dosaku pun telah diampunkan kerananya. Maka itulah yang dinyatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah perihal daripada manfaatnya menziarahi kubur lalu membacakan Al-Quran di atas kubur. Jadi apa yang saya nak pesankan di sini ialah tidak lama lagi datangnya bulan Ramadan. Pertama, tak ada kena-mengena bila datang bulan Ramadan roh ni balik rumah, tak ada. Wa min wara'i barzakhun ila yaumil yub'atsun.
Di belakang mereka ada barzah, mereka tak akan boleh masuk pun. Jadi janganlah kata azab di alam barzah tu terhenti lalu tak. Pertama sekali, hadis kisah Nabi SAW dalam peperangan Badar itu berlaku dalam bulan Ramadan, yang disebut sebagai Badal Kubra. Itu berlaku di bulan Ramadan. Abu Jahal tu dibantai, bahkan ada yang terbelah dua. Jadi azab itu berlaku. Maka tidak ada yang mengatakan bila berlakunya bulan Ramadan itu azab di alam barzah itu terhenti. Tak ada, tetap juga kena. Nah, kalau begitu bagaimana kita nak faham hadis Nabi SAW, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikumus siyam wa tuftahu fihi babul jannah wa tuqlaqu fihi babul jahim wa tuqallu fihi syayatin fihi laila khairu min alf syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Di antaranya ialah difardukan kamu berpuasa, wa tuftahu fihi babul jannah, dibukakan pada kamu pintu neraka, pintu syurga, wa tuqlaqu fihi babul jahim, ditutup pada bulan tersebut pintu neraka. Maka yang dimaksudkan pintu neraka itu ditutup ialah keampunan, keampunan Allah Ta'ala. Dibukakan pintu syurga itu maknanya rahmah Allah tu mencurah-curah, dan terpulang kepada mereka, sama ada mereka nak memilih rahmah Allah Ta'ala dan mintanya keampunan Allah Ta'ala, atau sebaliknya. Faman sya'a falyu'min faman sya'a falyakfur. Barang siapa yang nak memilih beriman, ya silakan beriman. Siapa yang nak pilih kufur, ya silakan kufur. Kalau tak nak puasa pun tak ada siapa yang peduli. Tetapi mereka yang mengingkarinya, mereka akan diazab. Kan? Sehingga kan Nabi pernah menyebut dalam satu hadis ketika Nabi menaiki mimbar, dan mimbar Nabi itu tidak tinggi, lebih kurang macam ni lah, mungkin tinggi sikit kot, gitu. Naik tangga pertama, Nabi kata amin. Dan salah satunya ialah doanya malaikat Jibril, kan? Barang siapa yang masuk datangnya, sempat datangnya bulan Ramadan dan sempat masuk di bulan Ramadan, lalu keluar daripada Ramadan, itu tak ada satu pun dosanya, tidak ada satu pun dosanya terampun. Maknanya parah sangat, kan? Walhal Allah berikan keampunannya banyak, sehingga kan jangankan puasa, belum start puasa pun disebut wabil asharhum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu mereka minta keampunan, itu pun Allah ampunkan. Puasa belum mula lagi, maknanya Allah berikan bukan saja rahmah mencurah-curah, pintu keampunan Allah berikan. Itu kelebihan yang Allah berikan, kan? Jadi balik lagi, adakah azab di alam barzah itu ada bila Ramadan? Jawapannya ada. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini ialah, ya boleh saja nanti kalau di bulan Ramadan nanti tuan-tuan nak menjahit kubur, itu boleh saja. Jangankan kata nak bersihkan kubur, membaca Al-Quran di atas kubur pun boleh, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Ar-Ruh. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Yang baik datang daripada Allah, yang salah yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Ustaz mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.